Sebab itu kita usahakan satu program. Kita peruntukkan untuk tahun ini terlebih dahulu 40 juta. Tahun depan 70 juta, dia akan terus naik-naik. Kita buat begini. Daripada mereka pergi ke institusi latihan ini, belajar sampai 3-4 tahun untuk dapat sijil kemahiran, lebih baik dia habis sekolah, dia kerja terus. Dia kerja dekat syarikat ajar dia, syarikat latih dia, bayar gaji dia lebih kurang RM2,000 sebulan. Untuk memudahkan lagi dia, kita bayar supaya dia ada allowance perpindahan. Supaya dia sewa rumah, dia duduk kongsi sama dia. Kerajaan dan swasta susun. Kita cari, kamu 5 orang daripada kampung ini datang duduk kat rumah macam ni. Setiap seorang allowance perpindahan RM1,500. Kamu boleh bayar semua, kamu kerja, aku latih kamu. Baik, orang PAS ni walaupun mesti kata, alah apa susah sangat, dulu kan dah buat, apa yang barunya? Dulu tak boleh macam tu, saudara-saudari. Sebab sebelum Academy in Industry yang kita lancarkan ini, syarikat-syarikat swasta tidak dibenarkan untuk mensijilkan anak-anak ini. Jadi dia kerja hebat macam mana pun 3-4 tahun, dia tetap tidak ada kelulusan. Dia hanya SPM. Sebab itu dia kata tak nak lah, buat apa? Tapi kalau nak pergi kepada institusi TVET, dia pun tak nak. Jadi kita pun ambil jalan seperti mana yang dibuat di negara seperti Jerman. Kita pastikan bahawa syarikat-syarikat yang nak menyertai skim ini, mereka tampil ke hadapan jabatan kerajaan, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran. Mereka akan audit setiap syarikat ini, tengok latihan macam mana, mesin macam mana, temu ramah dan uji pelatih-pelatih, tengok segala keperluan. Kalau mereka memenuhi keperluan untuk mensijilkan, layak untuk bagi sijil, maka kita sekarang pindahkan kuasa itu kepada syarikat-syarikat swasta ini untuk mereka mensijilkan anak-anak kita supaya dia kerja, dapat gaji RM2,000 tiap-tiap bulan, dan lepas 18 bulan dia ada sijil kemahiran. Bila dia dah ada sijil kemahiran, dia kerja lagi, dia boleh disijilkan kepada diploma pula. Dan bila dia kerja lagi, lepas itu baru kita boleh angkat dia, sijilkan dia pula menjadi ijazah. Jadi bayangkan, yang ini ada orang muka dah berkerut dah. Sebab masa kami duk susun, kami dah buat test, 10 syarikat pertama, 100 orang yang pertama dah buat ni, lama-lama ada soalan ini. Jadi dia kata, macam itu baik tak payah pergi universiti. Memang betul lah. Untuk mereka yang tak nak pergi universiti, ada jalan baru. Kerana kalau pergi universiti, dia pergi ambil PTPTN 6 tahun, umur 24, sibuk cari kerja, dapat gaji RM2,000 lebih. Dia kata, tak berbaloi ya. Sebab kalau dia ambil jalan ini, jalan TVET yang kerajaan buat ini, dia mula kerja umur 18 tahun. Gaji dalam RM2,000 sebulan. Lepas 18 bulan, dia disijilkan. Gaji masa itu dah naik RM2,300. Kemudian daripada itu dia naik diploma RM3,000. Maksudnya umur dia awal 20-an, dia dah boleh dapat gaji lebih banyak daripada gaji Sanusi masa dia umur 20-an. Sebab dia lebih berkemahiran, dah ada diploma, semua dah ada pengalaman kerja. Jadi saudara-saudari, benda ni penting. Sekarang sasaran kita sampai akhir tahun, kita berbaki 5 bulan ini, kita yakin kita boleh latih dan ambil anak-anak lepasan sekolah seramai 20,000 orang. Sebab dah ada 200 syarikat yang telah ditauliahkan sebagai berkelayakan untuk mensijilkan anak-anak lepasan sekolah. Dan mereka ini semua syarikat-syarikat besar. DRB, Highcom, CTRM, syarikat elektronik antarabangsa semua. Sebab itu saya kata, kalau kita berlawan dengan mereka, dia bukan soal kuasa, saudara-saudari. Sahabat-sahabat UMNO pernah berada di luar kuasa. Dulu orang kata UMNO ni tak boleh hidup, tak ada kuasa. Semua masing-masing kita pernah hidup sebagai pembangkang tak ada kuasa. Kita tahu bahawa amanah dalam kerajaan itu datang dan pergi. Ada masa kita dalam kerajaan, ada masa kita di luar. Kita dah biasa dah. Tapi yang kita pertahankan ini ialah kerana kita di landasan yang baik
Dan kita yakin yang kita usahakan akan bawa rahmah, membantu lebih ramai anak-anak orang susah, yang sebahagiannya orang Melayu pun. Sebab itu, saya minta, ni nak habis dah ni, sebab sekarang musim pilihan raya, tersalah cakap, dia tak boleh bertanding. Mampu kita. Perbezaan yang lepas tu macam-macam cerita. Yang kat depan itu kita pun tak tahu. Hari ini PAS makin hamun semua. Saya tak tolak satu hari nanti dia datang mengangkat, jomlah dating balik. Berapa kali dah dia buat macam itu. Saya tak tolak benda itu. Ikut suka dia lah, politik ni macam inilah. Tapi sementara kita ada peluang ini, dan ini adalah persimpangan sejarah negara kita yang penting untuk kita bantu rakyat, kita perlu tumpu kepada membina semula negara dan masyarakat kita. Untuk itu kita kena satu padukan semua. Tolak soal kebencian, tolak soal perkara-perkara yang tak membantu kita pun. Tumpu soal kebajikan dan soal membina ekonomi kita. Lepas itu korang nak lawan, lawanlah. Lepas itu siapa nak bertanding? Satu kursi dekat Sri Kandes ni sampai 80 calon. Bertandinglah. Bukan masa sekarang untuk kita goyang negara di saat kita berada di landasan yang sangat penting, kerana kita ada dua persimpangan ekonomi yang penting dalam tempoh 5 tahun akan datang. Kalau kita terus berkembang macam sekarang dan terus dapat kepercayaan daripada pelabur, menjelang tahun 2027, seawal 2027, negara Malaysia akan diiktiraf sebagai negara maju. Kita ada peluang tu 3 tahun je lagi, saudara-saudari. Tak jauh dah. 3 tahun saja lagi. Kita dah dekat nak masuk dalam kelab 30 negara paling kaya dalam dunia sebagai negara maju. Sebab itu Datuk Seri Anwar kata sasaran kita ialah kita nak jadi negara 30 ekonomi terbesar di dunia. Sebab benda itu boleh dibuat. Kita tak jauh dah ni. 3 tahun saja lagi. Sasaran kedua ialah menjelang tahun 2028, kita akan mengambil alih menjadi ekonomi yang lebih besar daripada Singapura. Yang bersatu, yang PAS, duk kata kalau undi Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, Malaysia akan jadi macam Singapura. Takutlah Singapura, saudara-saudari. Kita ada peluang untuk kita menjadi lebih gah, lebih megah, lebih besar daripada Singapura. 3 tahun lagi. Sebab itu dia nak kata apa, dia katalah. Dia nak caci, dia nak maki, dia nak biadab. Itu hal dia. Kita tahu landasan kita, kita tahu sasaran kita, dan insya-Allah bila tugas itu telah selesai, insya-Allah saya yakin rakyat akan terus bagi kepercayaan kepada kerajaan perpaduan untuk kekal berkuasa untuk tempoh yang lama, saudara-saudari. Hasil daripada usaha kita dalam tempoh 3-4 tahun yang awal ini.